Yang kedua, mesti ikhlas. Nampak? Ikhlas. Bila ibadah ni, berserah betul-betul kepada Allah. Yang ketiga, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Semayang-semayang, mengumpat macam tu juga. Lambatnya Samsul debat. Pukul berapa tibanya ni? Ingat aku tak tahu. Mengumpat tak kerti perlahan. Samsul debat lapar sehingga makan sekejap. Dia sedap makan. Kita pun lapar ni. Minta maaf lah. Dan tadi lalu-lalu tadi ngumpat juga. Tingginya Samsul debat. Buka emas. Dalam TV nampak tua je. Ajar betul. Saya maafkan juga. Nampak? Semayang ni mengumpat macam tu. Orang perempuan berhenti-berhentilah bercakap. Aku ni mulut je jahat. Hati baik. Tak ada mana je. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Perangai kena berubah. Ini semayang-semayang nombor ekor jalan juga. Tanya cucu je. Cucu berapa? 3. Engkau 2. Kau belum ada rezeki lagi. Engkau 5. 3205. Kena pula tu. Dah lah kena. Yang paling orang ajar tu, dia belanja je ke masjid. Kurang asam betul. Nampak tu? Dia mesti ada perubahan. Kalau tidak, ibadah tu tak ada kesan. Dan yang keempat, dimulakan dengan niat. Ibadah ni niat penting. Kalaulah niat tu tak penting, tak kalah tiap-tiap tahun tanya soalan yang sama. Ustaz, kalau saya lupa niat, sah tak puasa saya? Tiap-tiap tahun tanya. Yang umur 60-70 tahun, tanya lagi soalan tu. Betul tak? Jadi, maknanya capailah kesempurnaan ibadah. Saya boleh hurai panjang lagi tapi tak sempat hari ni. Maknanya kena panggil lagi ni. Kena panggil lagi. Kita buat ceramah malam pula ya. InsyaAllah. Saya memang nak datang. Tunggu suara saya okey sikit. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa haral, InsyaAllah tahun depan ada free. Tahun ni dah habis. Tapi yalah kan. Satu lagi apa? Kalau ada peluang bawa anak pergi Mekah, pergi umrah. Pergi haji. Walaupun kita rasa kita tak mampu, cuba daftar dulu. Bila daftar tu selesai tanggungjawab kita. Kita dah daftar. Yang mana tahu rezeki. Ada cabutan bertuah tabung haji dapat pergi free. Mana tahu? Kan? Siapa yang daftar hari ni dengan tabung haji, insya-Allah boleh pergi haji pada tahun 2137. 150 tahun lagi. Mati hidup tak boleh pergi lagi. 3 kali mati hidup mati. Boleh pergi tak boleh pergi, mati balik. Tapi itu perancangan manusia. Kadang-kadang kita mungkin tarikhnya panjang, tiba-tiba buat rayuan dapat pergi. Kan? Pergi daftar. Alah kau daftar apa lambat. Jangan, daftar je dulu. Kena daftar. Suruh anak-anak kita daftar. Kadang-kadang anak dapat pergi cepat, ada tiket-tiket istimewa, boleh tarik maknya sekali. Nampak? Macam tu. Okay. Dan yang terakhir sekali, yang kelima, kunci keluarga bahagia adalah kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci. Sebagai ibu, sebagai bapa ada kunci. Sebagai anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Kita tak boleh kata tanggungjawab bahagia ni tu kerja kau perempuan. Tak, salah. Sebenarnya tanggungjawab bersama. Suami isteri kena saling bermusyawarah, berbincang macam mana nak jaga keluarga, macam mana nak menjaga kestabilan keluarga, macam mana nak membimbing keluarga. Hala tuju keluarga kalau rasa dah tersasar, perbetulkan balik. Itu penting. Ya. Jadi sama-samalah kita
menjaga keluarga, sebab keluarga ini merupakan satu amanah. Yang mana Nabi pernah sebut, la imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janji. Jaga amanah, jaga janji kita. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya buka kalau ada apa-apa soalan nak tanya. Wah, ni yang paling best sekali ni. Ada nak tanya soalan? Yang lelaki dulu. Oh, perempuan. Oh, perempuan banyak nak tanya ni. Ada nak tanya? Ada nak tanya? Makcik belakang tu nak tanya. Mikrofon tu boleh bagi kot. Tu tadi. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya tak tanya panjang. Memang mungkin kita dapat bantu Ustaz juga lah yang mana Ustaz cakap tu. Tadi Ustaz ada cakap amanah kan? Amanah. Tadi minta Ustaz tolong jelaskan kami sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai nenek, amanah kami ni yang jelas. Itu je. Selamat. Okey. Terima kasih. Dengan jelas. Kalau dengan jelas, kena 2 hari 2 malam ni cerita ni. Tapi betul lah. Kalau ikutkan, tanggungjawab seorang isteri 2 saja. Itu dia. Melayan suami, melahirkan anak. Itu saja. Sudah. Wahara orang lelaki. Kan? Tanggungjawab orang perempuan sebenarnya 2 je. Melayan suami, melahirkan anak. Besarkan anak, jaga rumah, kemah rumah, basuh pinggan, basuh kain, lipat kain, sidai kain. Semua kerja orang lelaki. Sudah. Tak sabar nak balik rumah ni. Nak cerita dengan suami. Tetapi kebanyakan kita memahami orang lelaki tak mampu buat benda tu, maka orang perempuan menanggung tugas suaminya tu. Dia tolong buat. Maka besarlah pahala seorang isteri. Itu yang orang perempuan, dia juga yang melipat kain, dia juga basuh kain, dia juga melayan orang tua ni, masak, makan, minum, kemudian jaga tempat tidurnya. Kemudian kemah bilik air. Apa lagi? Sental bilik air. Tetapi itu penting saya bagi tahu sebab apa? Bila orang lelaki faham, ini sebenarnya tanggungjawab aku, tapi isteri aku dah tolong buat, maka dia akan menghargai isteri dia. Berbanding pada lelaki yang itu kerja kau masak lah. Kan? Kau jaga anak, tu kerja kau, aku cari duit je. Tak betul. Hari ini sebenarnya ikutkan perempuan pun keluar cari duit. Dua-dua pun penat. Betul tak? Tu sebab pentingnya pertimbangan seorang suami. Tu sebab Nabi sendiri dalam banyak keadaan Nabi tidak menyusahkan isterinya untuk perkara-perkara yang Nabi boleh buat sendiri. Nampak tak? Kalau Nabi nak, dia akan minta tolong dengan cara yang cukup lemah lembut. Sayang, dia kata, ya Humaira. Dia kata, dia minta, boleh tak kau buatkan air untuk aku? Macam tu. Kita ni, nasi. Oh, maaf. Jangan macam tu. Sebab orang perempuan, dia bantu kita. Faham? Dan dari segi amanah ni banyak. Dari segi amanah rumah tangga, amanah mendidik anak. Suami yang kena didik anak ni bermulanya. Tapi orang perempuan dah bantu. Jangan macam ni, jangan macam ni, jangan begitu, jangan begini. Tu yang bila bergaduh kadang-kadang,
Orang lelaki kalau tak faham, anak awak lah tu. Perangai pandai-pandai macam tu. Siapa ngajar ni? Awak lah yang tak ajar dia betul-betul. Tengok. Abang tu lah sibuk sangat ceramah sana sini. Tengok suami pula kena. Nampak? Contoh lah. Jadi itu sebabnya berterima kasih pada isteri yang bantu suami. Itu sebab saya selalu pesan orang lelaki kalau balik rumah, nampak rumah kemas, puji terus. Jangan tunggu dia cakap. Kemas rumah ni. Masihlah isteri abang buat. Abang pun tak terbuat. Dia suka itu orang perempuan. Tahu tak apa. Kalau kita tak buat macam tu, dia tanya lagi susah. Abang perasan tak bilik air tu? Sudah. Kenapa pula dengan bilik air ni? Kita tengok sama je bilik air tu. Kau renovate ke? La ilaha illallah. Dia baru lepas cuci bilik air. Nampak tak? Jadi maknanya itu penting. Kalau ikutkan, begitu juga saya kata tadi. Dari segi nafkah. Orang lelaki wajib bagi nafkah zahir dan batin. Saya dah sebut tadi. Amanah dia bagi nafkah. Walaupun isterinya bekerja. Kena bagi nafkah. RM10, RM10 lah. RM50, RM50. Bagi ikut kemampuan kita. Sebab kalau tak bagi dan orang perempuan tidak redha, maka orang lelaki itu berhutang. Ingat tu. Dan kadang-kadang orang lelaki gemar cakap macam ni. Saya ni anak lelaki. Saya kena utamakan mak saya daripada awak tau. Dia kata. Mak tak boleh ganti. Awak saya boleh ganti. Hajar betul. Betul kan? Ayat dia kan? Betul lah mak tu tak boleh ganti, betul. Tapi ayat tu tak tepat gunanya. Sebagai seorang suami, dalam bab nafkah, wajib utamakan isteri dan anak-anak dulu baru mak dia. Habis Ustaz, kalau saya hanya mampu bagi seorang je, takkan saya nak biarkan mak saya? Patut fikir tu sebelum kahwin. Tapi kalau dalam bab emergency, darurat, sayang, abang tak dapat bagi duit bulan ni, mak nak operate. Abang terpaksa bagi mak ni. Yalah abang faham. Isteri pun faham. Ya. Faham tak tu? Jadi mak dia kata dalam bab nafkah kan. Dan ibu yang baik, katalah dapat duit kurang kan. Atau anak tak bagi bulan tu, sebagai ibu yang baik dia kena faham. Sampai hati kau. Aku yang melahirkan kau. Kau lebihkan isteri kau bagi duit lebih. Mak kau ni yang menyusukan kau. Sampai hati kau. Mak kan susah anak tu. Tapi kalau ibu yang baik. Bila anak bagi nafkah. Mak. Bukan mak. Anak bagi duit. Mak ni ambil lah duit 500. Engkau bagi mak ni. Anak bini kau ada tak ni? Cukup nak? Cukup mak. Kalau cukup baru mak ambil. Berkasihlah banyak-banyak. Murah rezeki kau. Macam tu. Seorang mak tu kena ingat. Kalau mak ni ingat, tak apalah mak bulan ni anak bini saya tak pakai duit belanja pun. Jangan-jangan. Ambil ni bagi bini kau. Besar pahala ibu dia tu. Ya? Tolong bantu ni. Kena bantu. Barulah masyarakat sejahtera, rumah tangga bahagia. Itu. Ya.